Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Genaplah hari ini dah masuk Rejab. Tak sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kehadrat Ilahi ke atas saudara-saudara yang sudi mendengar apa yang saya ceritakan itu tentang kisah yang tak masuk akal tapi benar, di mana antara kami, antara saya, kawan-kawan saya dan Allah sebagai saksi atas apa yang berlaku selama ini, ke atas apa yang telah kami lalui. Dan kami berbagai-bagai dan bermacam-macam pengalaman. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Sehingga hari ini Allah masih lagi memberkati dan memberi nikmat rahmatnya ke atas kita semua. Dan Alhamdulillah, insya-Allah, dan masih lagi dipimpin dan ditunjukkan jalan-jalan kebenaran yang kita lalui, semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan didoakan kepada semua para pendengar di luar sana yang mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah yang saya beritahu, dipohonkan kehadrat Allah SWT agar tuan-tuan diberikan rahmatan, kenikmatan, kesihatan yang baik, dan semoga dapat menjalani kehidupan berpadukan Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa tu, samping itu jangan kita lupa, kita perlu banyak-banyak memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kita jangan lupa tiap-tiap hari, tiap-tiap kali pagi lepas subuh tu, jangan lupa fidyahkan Al-Fatihah untuk ibu dan bapa kita, walaupun dia tidak ada, sudah tidak ada ataupun yang masih ada, kita fidyahkan Al-Fatihah dan kita pohonkan kerahmatan ke atas mereka yang hidup maupun yang telah tiada. Dan jangan lupa kita juga perlu pohon kerahmatan untuk yang bersuami itu, alhamdulillah pada suami, yang beristeri itu sama-sama buat juga benda yang serupa, fidyah juga, tak ada salahnya. Dan semoga perjalanan kita menjadi lebih mudah dan diridai oleh Allah SWT. Ini sebenarnya tak ada cerita apa, semua nak sembang-sembang cerita-cerita yang saya lalui dalam masa tempoh seminggu ni. Kira pelik juga minggu ni. Memang pelik minggu ni. Saya ni handphone tu memang tak lekat pada tangan. Saya ni macam tu. Saya cepat terasa nampak itu, lepas tu hati tu kata, sebab Tuhan ada janji, apa yang ada di sekeliling kita semuanya ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Sama ada kita boleh baca, tak boleh baca, itu saja. Jadi itulah. Kalau orang sufi cakap, di mana jatuhnya pandangan kamu, di situ wajah aku. Itu orang sufi cakap. Lepas tu orang makrifat pun lebih kurang macam tu jugalah. Tapi tak kisahlah apa pun pandangan dia orang, apa pun tanggapan dia orang, apa pun yang kita tahu, apa yang kita lihat ini adalah kebesaran Allah.
kebesaran Allah. Apa kita lihat ni adalah kebesaran Allah. Itu yang kita wajib tahu. Apa yang ada di depan mata kita, semuanya kebesaran dia. Wa iman nyamuk sekalipun yang di sekeliling kita tengok tu, itu tunjukkan kebesaran dia. Dan dia Maha Pencipta. Dia yang tahu segala-galanya. Kenapa dia nyamuk tu diadakan, kenapa itu diadakan, kenapa ini kan. Semua itu perancangan dia. Kita ni hanya manusia biasa yang tak ada lebih dari itulah. Yang pentingnya di kita. Dan saya pun tidak tahulah. Sebab minggu ni, yalah sebenarnya saya ni nak beritahu, bukan nak beritahu, yalah tak apalah, saya beritahu jugalah. Saya ni, kalau sebelum ni kita selalu menyambut hari lahir kita ikut bulan Orang Putih. Bulan Orang Putih, kalender Orang Putih lah. Masa Januari, Februari, Mac, April, Mei kan. Jadi yalah, saya ni memanglah dilahirkan pada bulan Januari. Dan Januari itu pula adalah 27 hari bulan. Jadi itu kalender Orang Putih lah. Georgian punya kalender, tak apalah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita boleh berpandukan pada kalender kita lah. Kalau Orang Putih sekarang dah 2021. Kalau Islam sekarang 1442 tahun Hijrah. Jadi kalau birthday saya tu, kalau ikut kalender Orang Putih, dah lepas dah. 27 bulan 1 tu dah lepas. Tetapi kalau kalender Islam, belum lagi. Sebab dia tak sama kan. Tetapi saya ni lebih lain sikit. Lahir saya 27 hari bulan 1 adalah bersamaan dengan 27 hari bulan Rejab. Masa hari lahir saya tu, tahun tu. 27 Rejab. Kalau ikut istilah Islam, 27 Rejab tu, kita tahulah itu adalah Isra' Mi'raj kan. Jadi memang semenjak saya pegang jalan ni, saya selalu sambut hari jadi saya, memperingati hari saya, memang setiap kali Rejab lah. Masa Isra' Mi'raj tu, itulah birthday saya. Cicak pun dengar. Itulah birthday saya. Jadi Rejab tahun ni jatuhnya adalah pada 11 bulan Mac. Lagi berapa hari je? Sekarang dah 24 Rejab. 5, 26, 7, bukan 3 hari lah. Jadi saya memang tunggulah. Yalah. Sebab jarang kita tengok orang yang hari lahir dia sama bulan Islam dia sama. Saya 27 Januari, masa tu bersamaan dengan 27 Rejab. Jadi saya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Agak mungkin itulah kelebihan Tuhan bagi kot, yang saya dapat kawan-kawan macam ni, perjalanan tu mungkinlah. Kan? Tapi tak apalah. Kita sebagai manusia, kita laluilah perjalanan hidup kita. Dan saya ni sebenarnya, saya ni very particular dengan numbers. Memang yalah, angka-angka tu selalu saya tengok lah. Sebab macam mana kita tengok hari kelahiran kita tu, 27 sini, kalender Orang Putih 27, kalender Islam pun 27. Cuma berbeza bulan lah. Orang Putih dia punya Januari, tapi masa tahun saya lahir tu, kalender Islam ni adalah Rejab. Jadi sementara menunggu kelahiran ni, minggu ni tu saya cakap ada pelik sikit lah kan. Jadi pada satu hari tu, minggu lepas lah, awal minggu lepas lah. Hari pertama tu saya nampak lah angka yang pertama sekali dia tunjukkan. Saya tengok kat handphone saya tu, time dia tu 222. Masa tu petang lah, pukul 2.22. Saya pun tengok 2.22. Okey lah.
terpandang mata tu, saya teringat, dua-dua, tak apalah. Saya ingat lah, tak kisahlah kan, tak adalah nak ambil perhatian ke apa ke kan. So, okey lah. Dan hari berikutnya pula, yelah kita ni, handphone tu kat tangan je kan. Sebab kita tengok news lah, tengok itulah, tengok ni, chat, semua kita chat kan. Dan sampai satu ketika, mata tu terus pandang. Time tu, 3:33. Dia mean 3:33. Tu saya, hati saya berkata, pasal apa? Semalam dah nampak 2:22. Hari ni pula 3:33. Pun tak make kisah lagi. Okey lah, just take note je lah. Semalam 2:22. Hari ni 3:33. Okey lah. Masih lagi tak spark lagi. Lepas tu, the next day tu pula, inilah kuasa Tuhan. Buka ya, handphone, 5:55. Wow. Saya berfikir, ini dah berturutan ni. Dah berturutan. 2:22, 3:33, 5:55. Apa Tuhan nak tunjuk? Hati pun dah mula berkata. Jadi saya catatlah. Pertama, 2:22, 3:33, 5:55. Sebab saya dulu kan pernah saya cerita masa dengan Don tu. Don kan pernah cakap dia ada satu number tu dalam kepala dia. Tapi dia tak tahu apa. Masa tu dia belum masuk Islam. Dia tanya saya masa tu dekat Awana. Izan, can you explain to me what is the meaning of these numbers? Tu saya cakap dia, okay Don, I only believe in my books. That is Al-Quran. If you don't mind, I want to check through my books. This is indication that I believe. Itu yang saya baca tu. Yang dia cakap, take me as your God, Allah. Itu saya beritahu kat Don lah. Jadi dari situlah saya lebih ketara lah dengan numbers ni. Jadi pun saya start tulis lah. 2:22, pukul 2:22. Lepas tu, pukul 3:33. Lepas tu, hari ketiga pula, pukul 5:55. Okey lah. 3 hari betul kot. Okey, fair. Jadi lepas tu, okey lah. The next day tu tak ada. Okey lah. Sebab tak ada. Sebab ni semua gerak. Dia gerak. Gerak yang kita rasa. Sebab tiba-tiba mata kita akan pandang ke situ. Macam tu lah yang nombor-nombor tu. Macam tu. Tiba-tiba mata terus buka, terus nampak situ. So, hari ke-1, hari kedua, ketiga dah ada. Hari keempat tu dah tak ada. Okey lah, fair lah. Masa tak apalah. Kita just take note lah. I just take note numbers lah. So, hari berikutnya tu pula. Sama juga keadaan. 4:44. I mean 4:44 petang. Wah, ni berturutan ni. 4:44. Wah, pasal apa lah? Tak ada, saya tak check lagi. Saya tengok nombor tu je. Jadi habis 4:44 tu, okey lah. The next day tu pula, saya dapat lagi 3:33. Saya pun tulis 3:33. Wah, ini 2:22, 3:33, 5:55, 4:44, 3:33. Wah, saya tunggulah, tak apalah. Sebab ni nak menyelang, nak tengok apalah yang ada kan. So, okey lah, fair lah. So, hari berikutnya pula, saya buka handphone. Dah petang lah, sementara nak tunggu maghrib lah. Nak tunggu maghrib, saya duduklah kat luar rumah ni. Kat tempat you tengok ni, kat sini lah saya duduk. Saya pun tengok handphone. Saya tengok masa tu pukul 7:01 minit kot. 7:01 minit. Okey lah. Tiba-tiba mata tu pandang dekat bateri punya level. Bateri punya level tu 66. Allah Akbar. 66. Apa maksud dia? Mata terletak itu 66. Okey, tak apa. Saya cakap, kalau nak tulis pukul 7 tak boleh. Mana ada kan? Saya cakap 66. Tak apa, saya ambil nombor tu. 66. 66 saya tulis. Okey.
Okeylah. Hari the next day tu lagi saya jumpa lagi 1111. That means 11. Wah, saya cakap, wah ini number kahwin lagi. Okeylah. Malam tu pula saya dapat lagi 111. Masa tu dah 1 lebih lah. Saya tak tidur. 111. Saya pun cakap, Allah Akbar, 111. Okey. Saya pun tulis. Dan kesudahannya 2 hari lepas. 2 hari lepas, masa saya duduk kat depan tu, saya dalam rumah saja, saya beritahu, Allah Akbar. Nak macam mana sebab mata terpandang situ. Saya cakap, Allah Akbar. 333 lagi. Dia cakap, Ma, wah, nombor ni datang lagi dah, Ma, cakap dia. Berapa derit dah hari-hari ni. Semua nombor 222, 333, 555, 44, 33, sampai hari ni 333. Oh, okeylah. So, sudah catat lah semua. Saya catat semua. Saya catat. Lepas tu, saya pun buka lah Al-Quran. Saya buka Al-Quran. Mula-mula itu 222. Demi kalau 222 tu saya ambil 22 surah 22 ayat 2. Lepas tu pula 333 tu saya ambil 33 ayat 3. Tu 55 pun sama juga. 55 ayat 5. Yang 444 tu 4 surah 44 ayat 4. Dan datang balik 333. So bila tadi dah ambil 33, saya ambil pula surah 3 ayat 33. Sebab mula tadi 333 saya ambil surah 33 ayat 3. Tapi bila sampai 333 sekali lagi, saya ambil surah 3 ayat 33. Lepas tu yang nombor 66 tu 6 surah 6 ayat 6. Yang 11 tu surah 11 ayat 11. Yang datang lagi 111 tu saya ambil surah 11 ayat 1. Dan penutupnya balik 333 saya ambil balik 33 surah 33 ayat 3. Jadi saya pun ambil, saya dah tulis, saya pun baca. Saya tulis Allahu Akbar. Sebab ni saya ni nak menunggu birthday lah ni. Tuhan bagi petunjuk. Allahu Akbar. Saya cakap, saya faham ni apa maksud dia. Tapi tak apalah. Saya harap tuan-tuan semak lah apa yang surah-surah yang saya bercakap tadi. Tuan-tuan cuba semak. Okey. Yang pertama, surah 22 ayat 2. Lepas tu surah 33 ayat 3. Lepas tu surah 55 ayat 5. Lepas tu surah 44 ayat 4. Lepas tu surah 3 ayat 33. Lepas tu surah 6 ayat 6. Lepas tu surah 11 ayat 11. Lepas tu surah 11 ayat 1. Lepas tu surah 33 balik. 33 ayat 3. Tu saya cakap, kenapa Allah Ta'ala tunjukkan saya nombor-nombor ni yang semua kahwin. Jadi saya percaya agak mungkinlah ini ada petunjuk Tuhan nak bagi. Jadi saya pun baca. Jadi saya pun tengoklah. Sebab sebelum ni saya adalah tulis dalam blog kan. Dalam blog. Saya rasa ada kejadian besar nak berlaku. Dan saya dah cakap, masa tu kes tu jadi dekat masa gempa bumi yang bermula tu, sebelumnya tu adalah terjadi dekat Turki. Turki sama Greece kena. Jadi lepas tu saya cakap, bila Turki dah kena, okey, saya dah cakap lepas ni akan jadi gempa bumi di Lautan Pasifik.
Lautan Pasifik. Saya cakap yang akan terjadi adalah di timur Jepun, di barat Amerika. Masa tu di barat California. Saya cakap lepas tu di utara selatan memang akan ada gempa bumi. Dan saya rasa-rasa ni nak jadi bulan Januari. Januari ke? Sampai around there lah. No. Disember. Masa tu tak silap saya ingat Disember. Tapi tak adalah. Jadi. Tapi dia tak adalah banyak kan. Saya cakap pernah akan jadi, saya rasa akan jadi heavy lah. Paling rendah pun masa kat Amerika sama Jepun tu is about 4, paling rendah pun 9 lah. Saya cakap mesti kena heavy punya 9. Tapi kejadian lepas tu jadilah, tapi 2 tempat berbeza. Total tu memang 9 lah, 9.2. Tapi saya tak macam tu, saya nak fikir maybe single, rupanya jadi double. Tak apa, lepas tu jadi pula earthquake kat Jepun. Tapi rendah lah, tak jadilah. 9 yang jadi, bukan 5 kot, 5 ke 6, sampai around there lah. So tak apalah, tapi saya keep on open lah. Saya tak apa, saya tahu apa, sebab itu indication, sebab kita tak tahu, sebab kita susah nak mengagak kan. Sebab indication ni, sebab kita tak tahu bila dia nak jadi. Sebab petunjuk kita dapat, memang nak jadi. Jadi saya pun tengok, tak apa, saya cakap dia. Jadi bila minggu ni tu cakap dah, bila minggu ni datang kes-kes macam ni, saya pun cakap, Allah, apa ya Allah nak tunjuk. Kan? Apa yang nak tunjuk? Jadi saya cuba hadam lah, saya nak tahu apa Tuhan nak tunjuk dengan angka-angka yang 222, 333, kan? Jadi apa yang Tuhan nak tunjuk kepada saya? Yang saya nak tahu. Jadi tadi bila cek lah, kita ni Google ni kita tengok lah, bukan kat Google, kat YouTube kita tengok kan. So coincident pula 10 hari bulan ni kita boleh tengok ada 3 bintang. 3 bintang yang yang selari. Akan jadi pada 10-11 bulan ni. 10-11 lah, around there. Ini dari NASA lah. Wah, cakap Jupiter, Saturn ke Uranus. 3 ni dia akan align dengan bumi. I mean selari lah. Okey, saya cakap okey, faham. Jadi kalau kita baca kisah tu, kita tahulah. Bila benda ni align, yang satu dunia nampak, semua orang nampak, kan? So kisah-kisah tu, yang nampak bintang tu, saya tengoklah. Apa nama bintang-bintang tu? Dalam scripture, Jesus ada keluar. Kata dia, sebelum kelahiran Jesus lah. Sebab ada yang dia yakin lah kan. Sebab itu dia tulis lah dalam dia punya sirah dia. Dia cakap, masa tu bintang tu ada. Dan bintang tu jadi masa tu berapa? 14 Mac 4 BC. Sebab dia pun tak tahu 4 BC ke tu sebab apa, dia bergantung kepada kematian Herod tu. So yang confirm dia ada 14 BC. 14 Mac. Wah, kalau 14 Mac, that means sini nak jadi 11 Mac. That means not, sebab dia akan ada beza 2 hari. Wah, jadi pun kita fikirlah kan. So kita cakap, okey, kebesaran tu kita tahu, tak apalah, kita tengoklah kan. Jadi saya punya hati kata, semenjak saya cakap ni, yang saya tulis tu, Gunung Merapi merata sekarang. Merata, meletus. Dari Indonesia, Sinabung, Merapi, ada lagi 1-2 kat Indonesia tu. Lepas tu, Gunung Merapi Etna, Sakurajima, Ecuador, everyday. Ada juga yang meletus. Yang Merapi dah lama tak meletus pun dah meletus. Saya cakap, Allahu Akbar. Apa kejadian besar Tuhan nak tunjuk? Kan? Apa yang nak tunjuk kat dunia ni? Saya macam tu, saya akan fikir. Apa Tuhan nak tunjuk kepada dunia kan? Tambah dengan sekarang ni, dengan keadaan kenapa penyakit manusia cipta ni, sorry lah, saya cakap COVID ni bukan ciptaan Tuhan. Ini adalah di tangan-tangan manusia. Tangan-tangan gatal manusia ni lah.
That is, we call it biology punya weapon kan. Jadi tak apalah kisah tu. Jadi saya berfikir, sekarang ni itu hari baru kena jadi. Ada one day dekat New Zealand, pantai New Zealand, 7.2, 7.1, 7.3 sama 8.1. 8.1 ke 8.1, yes. Lepas tu New Caledonia semalam kot 8.1. Oh, sekarang ni makin tinggi. Wah, jadi Greece pun kena balik. Sekarang ni kita tengok gempa bumi ya. It's almost everywhere now. Gempa bumi. Sekarang tak main kecil dah, main besar dah, semua above 5. Ni sekarang dah main 6. Jadi dengan keadaan saya tengok bintang yang sama ni, lepas tu di dalam bulan tu kalau ikut NASA, dia akan banyak, dia panggil apa? Shooting star. Bukan shooting star, dia tak panggil shooting star. Shooting meteor. Dia cakap meteor. Dia tengoklah kat YouTube, ada dia tulis tu. Saya cakap, bulan emas. Jadi kalau ikut Al-Quran, kan, itu tandanya orang panggil shooting star lah, meteor lah kan. Tetapi itu Tuhan dah janji, tanda-tandanya malaikat di langit tu membaling syaitan. Sebab dia nak mencuri dengar perkabaran di atas. That is what in kita punya buku lah, Al-Quran kita. Jadi kita tak boleh ambil contoh putih ni. That bagi dia orang tu meteor saja. Tapi dalam Islam tidak. Jadi akan ada banyak lah. Jadi sekarang ni memang dia nak, kalau ikut Islam, penyamun ni nak pergi dengar berita kat atas sampai kena baling macam tu. Itu satu hal. Lepas tu kita dah tengok sekarang ni kat mana-mana, dekat London, kat Amerika, kat Jepun, semua meteor nampak, semua terang benerang. Dia cakap tu ni lah, bagi dia orang tu meteor kan. Tapi kita tak ada. Kita pegang tu, itu saintis cakap, tapi Al-Quran cakap tak. Dia tengah membaling. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Dia kena rejam dengan tu, dengan batu panas tu. Itu ceritanya. Jadi sekarang ni kita tengok meteor tu dah makin ketara. Dia mean apa maksud dia? Dia mean tengah heavy. Tengah heavy nak jadi ni. Jadi saya rasa dari perjalanan ni tu, for your information, sampai bulan tahun 2021 ni, semenjak ni lah, akan banyak kejadian-kejadian besar jadi di langit. You tengoklah. Di bumi yang cerita lah. Di bumi ni, dengan gempa bumi dia, dengan banjir dia, dengan earthquake dia, semua ada. Jadi bila tengok cerita ni, saya bukan nak nakutkan, tidak. Bukan nak menakutkan, tidak. This is what I feel. And all this while, tu cakap dia, kenapa tu? Sebab bila saya tengok balik nombor-nombor ni, merasa ganjil kot. 222, 333, 555, 444, 333, lepas tu 66, lepas tu 1111, lepas tu 111, lepas tu 333. Semua ni semua all 9. 9. Tu saya ni saya ni memang 9. Sorry lah. Tu sebab saya tadi, I punya birthday is 27. That is 9. Rejab pun 27. Is 9. IC saya belakang pun nombor 9. Jadi 9 ni saya cakap memang dah dari dulu memang sinonim dengan saya lah. Jadi hari ni pun dah nombor tu pun cakap, kenapa 9 je? Saya cakap dia. Jadi, kita ni manusia kan, bila kita berfikir banyak, kita bertanya kan, so tergeraklah hati tu. So tengoklah surah-surah di dalam Al-Quran tu kan. Surah-surah semua saya tengok surah yang ada nama-nama
nama orang lah, kan? Yang nama orang termasuk orang biasa, orang. Itu surah Ali Imran, surah Hud, surah Maryam, lepas tu surah Yusuf ada, surah Yunus ada, surah Ibrahim ada, surah Luqman ada, surah Muhammad ada, lepas tu kita ada surah Nuh. Ada 9. Ada 9 surah yang menyebut sebab yang pasal nama manusia lah, nama besar lah. Tetapi dalam 9 tu 6 adalah Nabi. 6 ada Nabi. Okey, Hud, Yusuf, Yunus, Ibrahim, Muhammad, Nuh. 6. Yang bukan Nabi, Ali Imran, Maryam, siapa lagi? Ali Imran, Maryam sama Luqman. 3. 3 yang bukan Nabi. Cakap, 6 Nabi, 3 bukan Nabi. Kita tengok 9 lagi. Wah. Saya cakap, apa Tuhan nak tunjuk? Apa Tuhan nak sampai? Jadi tak apalah. Jadi saya minta kawan-kawan yang mana mengikuti ni, cubalah tengoklah. Cubalah tengok. Cubalah renung ayat-ayat surah-surah yang saya beritahu tadi dengan ayat tu. Cuba baca. Cuba faham. Apa indication dia? Apa indication dia? Kita tahu gempa bumi memang tengah heavy. Gunung berapi tengah meletus sana sini. Banjir besar sana sini. Lepas tu dengan balingan-balingan batu api, berbola api di langit. Cubalah tengok apakah indication. Mungkin mana tahu, kita tak tahu. Itulah indication. Tapi saya rasa saya tahu. Tapi tak apa, saya share dengan kawan. Cuba buka. Ambil. Tak ada apa. Sebab ini semua cerita-cerita Al-Quran. Ini semua surah-surah dia. Yang saya nak share sebab apa saya dapat nombor yang macam tu lah. 222, 333. Bila itu dapat tu, mata terpandang tu terus pandang tu. 222. Apa tu? Kita tak ingat dan next kita punya 333. Bukan kita mencari, tidak. Tak, inilah. Ini turutan dia. Jadi saya rasa adalah apa yang Tuhan nak tunjuk, Tuhan nak beritahu. Jadi saya share dan kawan-kawan. Sebab ramai yang tengok, especially ramai yang suka tengok cerita Kamarudin tu. Cerita bagaimana Kamarudin ceritakan perjalanan dia. Alhamdulillah lah. Itu semua cerita-cerita yang Tuhan tentukan, kan? Jadi kalau dulu saya share dengan kawan saya, masa tu yang ada Amin, ada John, ada Andrew, lepas tu ada Simon, John, Andrew, Aunty Lily, ada Peter, ada Joshua, ada Don Frazier, siapa lagi? Don Frazier, ada Alice, siapa lagi? Siapa lagi ya? Lupa lah. Lepas tu kita ada ramai lah. Itu yang convert lah. Yang tak sempat, yang Tuhan tak pilih adalah Ken Petler dengan wife dia, Linda. Lepas tu Tai Abraham. Ni orang cuma yang kertas yang gue datang pergi kan. Lepas tu ada Ronnie. Ronnie tu lah, alhamdulillah ada convert. Apa nama? Muhammad Ronnie. Jadi dia orang ni tahulah cerita. Jadi banyaklah kejadian tu. Jadi sekarang ni saya tengok, wah, macam-macam pula kan. Jadi saya pun nak share lah.
Tak apalah, kalau dulu share dengan kawan, sekarang ni share dengan ni sebab ada internet ni, saya share lah. So fully masing-masing dapat indication. Dan apa yang saya beritahu ni, cubalah tengok apa yang tertera di kitab Al-Quran. Boleh baca yang dekat dalam handphone, tapi ada check, ada juga yang silap. Dan segi tata bahasa dia punya tu olahan ada silap lah. Jadi kalau nak check dengan internet boleh, tapi you kena refer dengan buku. You dah check internet, you check dengan buku dan Al-Quran dan translation tu, so that you dapat gambaran yang sebenar, cerita yang sebenar. Sebab ulama Google ni pun bahaya jugalah. Bahaya juga. Jadi end of late ni juga saya pun banyaklah mendengarlah apa cerita-cerita ustaz. Bukan ustaz lah, namanya orang-orang pandai agama lah. Saya nak tahu macam mana orang sufi punya perjalanan. Lepas tu nak tengok apa pandangan pula orang tarikat, orang syariat macam mana, orang yang buat marifat yang macam mana kan. Saya nak tengok lah. Bagi saya satu saya tak ada, saya nak ambil tahu semua tu kan. Tapi saya lebih kepada Al-Quran lah. And all this while pun segala indikationnya Tuhan pun bagi pun what is in the book lah. That is what I rely on lah. I just rely on what is in the book. And I don't rely on what people say. What is in the book, terutama Al-Quran lah. Of course lah, yang sunnah tu kita tengok lah. Itu sebabnya sunnah yang terbaik yang kita pernah dapat adalah ketika Isra' Mi'raj lah. Di situlah kita membezakan kita dengan agama lain, agama terdahulu, agama-agama Nabi dahulu dengan agama Islam. Macam mana kita Islam, bentuk semayang kita macam mana. Itulah kelebihan, itulah sunnah Muhammad yang kita bawa, yang kita bawa ini sebab menunjukkan kita ni umat Muhammad. Then you have to follow lah. That is the sunnah. Tuhan dah janji di waktu tidur boleh semayang, di waktu baring boleh semayang, waktu duduk pun boleh semayang. Semua tak ada salah as long as you come back to God. Cuma kalau kita tidur, kita tidak dapat sunnah Muhammad. Cuma kita boleh gerakkan mata, tapi bentuk tu kita tak dapat buat. Kita tidak dapat rukuk, kita tidak dapat sujud. Itu kita tak dapat buat. Tetapi di dalam kita tidur tu, cumalah kita tunjuk mata kita, tunjuk mata kita rukuk, lepas tu mata kita sujud, kita mainan mata. Tapi perbuatan sebenar kita dapat. Tapi tak salah. Okey. Sebab Tuhan dah janji. Naik kuda pun boleh semayang, dia cakap. Habis, apa cerita? Kan? Jadi maksud dia boleh semayang, mengingati Allah tu lebih baik lah. Tapi kalau kita buat macam tu, kita ingat. Tapi kalau kita tak buat yang bentuk solat yang Muhammad bawa tu, rugilah kita. Kita tak dapat sunnah tu. Sebab kita cakap, Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi itu Rasul kita. Kita ikut dia. Jadi itu yang kita perlu ikut lah. Jadi ada jugalah saya tengok dia orang belajar tu, dah grup mana, grup Marifat kot, dia cakap yang dia cakap syahadah kita tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia cakap aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Yang dia bertanyakan, bila kau naik saksi? Tak apa, insya-Allah saya akan ceritakan. Saya akan ceritakan. Banyak saya dengar, tapi tak apalah, itu pandangan dia kan. Tapi tak apa, insya-Allah. Sebab saya tak nak campur adukkan dulu, saya akan cerita ni. InsyaAllah nanti ada masa saya nak akan usik, tengok. Saya tak, biarlah tu cara dia kan. Tapi bila dia bertekaikan tu, siapa yang mengucap naik macam tu kan, adakah kau naik saksi? Bila kau naik saksi? Jadi jawapan tu nanti saya akan bagi.
Saya pun nak check dia. Apa yang dia percaya, apa yang dia yakin, apa yang dia cuba ni, apa yang dia beritahu orang-orang dia. Aku naik saksi. Dia cakap, bila kau saksi, masa Muhammad jadi Rasul kau ada ke? Dia boleh cakap macam tu. Jadi tak apa. InsyaAllah ada kelapangan nanti. Biar saya tengok dia orang punya cerita ni kan. Nanti saya akan beritahu. InsyaAllah mudah-mudahan nampaknya pun indication ni kita belajar ni perlahan-lahan. Tuhan akan tunjuk. InsyaAllah dia tak pernah mungkir. Jadi saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah apa yang penting tuan-tuan rujuklah surah-surah dan ayat yang saya beritahu tadi. Sebab itu kebaikan. Walaupun you baca satu ayat, akan ada markah Tuhan bagi. Tapi kita tak nak markah tu, kita nak tahu apa yang Tuhan nak beritahu, apa cerita sebenar. Kita nak cek keredaan dia, sebab kita dah nak serah diri kat dia. So dia tahulah apa nak buat. Selama saya cakap sebelum ni, serah diri dengan 50-50. You surrender your life and soul to God. InsyaAllah dia akan pimpin kamu, dia akan tunjukkan kamu yang benar. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan bersangka buruk dan Tuhan. Tak. Dia maha adil. Maha adil. Itulah. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.